Baik, Assalamualaikum. Selamat pagi ucapkan buat semua penonton Malaysia hari ini. Alhamdulillah kita bertemu pada Jumaat 29 Januari 2021. Diharapkan anda semuanya sihat, belaka bersama dengan anak-anak dan juga tugas rutin harian kita. Dan pastinya nanti rasa ni minggu terakhir Januari kan? Sekejap je kan? Tiba-tiba masuk tahun baru. Tiba-tiba nak masuk bulan Februari dah, Faria. Oh, takut. Kan? Itulah berjam-celik. Covid pun dah setahun tau. Hampir. Yelah. Dah setahun dah. Itulah sebejam itulah dia. Berjam-celik kan. Rasa-rasa macam buka mata dah Januari 2021. Lepas tu ini dah nak hujung bulan Januari pula kan. Tapi itulah dia perancangan sekarang ni masa beredar begitu pantas sekali kan. Tapi kita mengharapkan agar walaupun perjalanan tu pantas, masa tu beredar dengan pantas, tapi kita mengharapkan bahawa COVID-19 tu pun pantas juga hilang dekat Malaysia ni ataupun dunia ni lah sebenarnya. Kita doakan sebenarnya kan. Tapi itulah kita melihat pergerakan dan masa yang cukup pantas ini, ada juga pergerakan berkenaan dengan perubahan sedikit sebanyak berkenaan penguatkuasaan PKP. Sebelum kita difahamkan juga kebanyakan kedai yang beroperasi termasuklah kedai serberneka, kedai barangan keperluan dan sebagainya sekarang boleh beroperasi sehingga jam 10 malam. Jadi kami mengharapkan agar ini boleh merancakkan sedikit sebanyak faktor ekonomi kita, tetapi jangan pula kita ambil enteng pula kita kan nak keluar lambat dan sebagainya. Itu antara yang kita ingatkan. Ya, dan saya percaya bahawa pendekatan yang telah pun dikeluarkan daripada kerajaan ini adalah sebenarnya untuk menyeimbangkanlah ya. Sebab sebelum ni kita tahu sedar kerajaan dah pun melonggarkan waktu operasi untuk pembelian makanan kan. Penjaja makanan dan sebagainya, dan perkara ini sebenarnya telah pun diseragamkan. Jadi kita dah pun mengetahuilah sebenarnya ianya juga memberikan keselesaan kepada mereka yang mungkin pulang lewat ke rumah kan. Jadi kan kalau misalkan kerja malam tu apa semua. Sebab sebelum ni kan pukul 8 malam. Tapi bila kita yang bekerja kadang-kadang lewat kan sebab tugas-tugas yang ditentukan. Jadi bila balik tu nak order makanan sebab kadang-kadang tak sempat nak masak. Dah tutup. Jadi macam agak huru-hara juga ketika itu, tapi alhamdulillah apabila diseimbangkan balik pada jam 10 malam, dan semalam pun telah dikata kedai serberneka, Dobi juga farmasi turut dilanjutkan waktu operasinya. Alhamdulillah, kerana saya rasa penting juga kadang-kadang kedai farmasi contohnya kan. Kadang-kadang tengah waktu malam tu ada yang rasa tak sihat, sakit perut ke kan? Mungkin sakit perut. Klinik tu jauh sikit, farmasi dekat dengan rumah. Jadi itu akan memudahkanlah apa saja yang kita lalui ketika itu. Jadi ini antara langkah kerajaan melonggarkan sedikit demi sedikit, tetapi seperti mana Sofia cakap betul kan, janganlah kita pula ambil kesempatan kan keluar malam lewat kode-kode cuci baju kat Dobi dah dating, tolong yang kita lakukan perkara itu. Dan inilah antara yang kita harapkan, semoga walaupun kita sedikit sebanyak melihat kelonggaran diberikan oleh pihak kerajaan, MKN, KKM sendiri, tetapi masih kita melihat angka 4 digit melebihi 4,000 kes. Jadi ini menjadi peringatan yang besar jugalah. Jangan kita ambil enteng dengan segala apa yang telah pun dilonggarkan. Itu tidak bermaksud kita boleh suka-suka hati melupakan yang kita masih berdepan dengan pandemik ini. Hari-hari kita tengok macam angka tu macam statik tu dia sikit naik turun sikit. Semalam mencatatkan 4,094 kes baharu setelah 4 hari berturut-turut. Statistiknya di bawah angka tersebut. Tapi semalam naik kembali. Ini dia yang dikongsikan oleh KKM. Angkanya kita mengharapkan jugalah PKP 2 minggu ini dapat menurunkan, tetapi nampaknya dia bermain di situ sahaja. Kes sembuh 3,281. Ya, setakat ini 10 kematian. Secara total keseluruhannya jumlah kematian 717 malam. Yang kita terkejut ni adalah 2 kes kematian adalah yang membabitkan 2 pemuda. Dikatakan di sini seorang yang berumur 22 tahun dan seorang lelaki juga berumur 32 tahun. Jadi ini kita melihat mungkin mereka yang berisiko, golongan berisiko, tetapi tak juga. Ini antara kes-kes yang agak berbeza dapat kita lihat menjadi trend pada ketika ini. Betul, apa yang kita risaukan sebenarnya memang COVID-19 ni kita tidak sedar kalau kita ni terkena tapi kita ni tak ada simptom kan. Kita tak ada simptom, kita pergi ke mana-mana, dan seperti mana yang Faria katakan tadi, betul lah kita risau sekarang ini sebab angka ini seperti tidak menurun. Ada yang mengatakan bahawa
PKP telah pun dibuat kan, kenapa agaknya tidak menurun. Dan saya percaya juga bahawa perkara ini akan berterusan mungkin dalam masa beberapa hari ini, dan kita doakanlah agar ianya akan turun juga nanti. Semalam juga kita mencatatkan 9 kluster baru. Setiap hari akan ada kluster-kluster baru, dan juga dalam masa yang sama juga kita pun menarik nafas lega juga, walaupun ada 9 kluster baru tetapi ada kluster-kluster yang telah pun tamat. Dan ini dia senarai kluster baru semalam yang telah pun dicatatkan semalam. Ini dia 9 kluster baru. Tapi bila kita cakap setiap hari kita, hari ini ada 9 kluster baru. Tapi tahukah kita bahawa sekarang ni ada kluster yang jumlah kumulatif kluster aktif adalah 372. Wow. Itu jumlah kluster yang aktif keseluruhannya. Dan semalam antara 9 kluster itu, apa yang menakutkan adalah salah satu daripadanya membabitkan kluster pusat pendidikan. Ini antara yang menjadi kerisauan kerana anak-anak kecil, anak-anak murid dan sebagainya adalah antara mereka yang juga dalam golongan berisiko. Kami harapkan agar kita melihat angka-angka yang tinggi ini kita tidak merasa lali yang kononnya kita dah terbiasa. Tak apalah. Bezanya hari 4,000, 3,000 tolong jangan ada persepsi sebegitu, kerana di Selangor sahaja tempat kita ni masih 1,500 lebih kes yang dicatatkan semalam. Selangor, KL, Johor, Pulau Pinang kan, itu antara negeri-negeri yang mencabar jugalah untuk waktu terdekat ni. Tapi ni nak cerita ni, hari ni Jumaat kan? Hari Jumaat, jadi lelaki kan diwajibkan dululah solat Jumaat kan. Jadi retitan daripada cerita ni saya nak beritahu yang kerajaan negeri Perlis sebenarnya yang mencatatkan jumlah positif yang paling rendah lah setakat ini. 9 kes. 9 kes membenarkan untuk anda semua yang nak pergi ke Masjid Atus Surau dalam kapasiti maksimum. Jadi anda yang berada dekat Perlis, kita rasa macam jealous lah, cemburu juga. Sebab apa? Sebab dapat pergi ke Masjid Surau dan sebagainya kan. Tapi itulah dia, kita doakanlah agar semua setiap negeri lah dapat melonggarkan peluang untuk kita ni bersama-sama untuk pergi masjid untuk kita mengimarahkan masjid ataupun surau. Kita doakan untuk semua sebenarnya. Baik, kita nak kongsikan dahulu artikel akhbar pilihan pada hari ini. Kita mulakan di berita harian terlebih dahulu. Ini di muka hadapan. Pindaan Akta Perluas Kuasa Makis, Akta Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia 2011 akan dipinda lagi, memperluaskan bidang kuasa Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia Makis. Langkah itu bertujuan meningkatkan keberkesanan usaha membentras kegiatan penyeludupan produk pertanian termasuk daging import. Daging import ni dah menjadi isu juga ni belakangan ni. Kita ke halaman ke-16 untuk laporan selanjutnya. Ini dia inisiatif yang akan meningkatkan keupayaan agensi tangani aktiviti penyeludupan produk makanan. Ini penting kerana sekarang kita tak tahu kan sumber tu halal ke tak halal ke, bagaimana. Itu sebenarnya yang diberikan perhatian. Jadi menurut Timbalan Menteri Pertanian Industri Makanan Datuk Seri Ahmad Hamzah berkata ketika ini bidang kuasa Makis terhad dalam kuasa pintu masuk negara sama ada di laut, darat atau udara dengan melakukan pemeriksaan terhadap produk pertanian dan ternakan. Jadi menurut beliau, menerusi pindaan yang sedang disemak itu, pihaknya menjagakan aspek penguatkuasaan akan menjadi lebih berkesan dan mampu menangani isu penyeludupan produk dengan lebih baik. Sebab sebelum ni kan ada kata yang disiarkan semalam ni kan 22.9 tan daging kambing guna logo halal palsu. Wow. Ini yang bahaya ni. Tidak tahu halal ke tak kan. Kadang-kadang kita rasa okey bila dah ada logo tu kan, tapi sebabnya logo palsu tu itu yang kita tak naklah terus berlaku. Menjadi kepincangan lah. Dan lagi kalau kita melihat sedikit yang berleluasa selama beberapa tahun, itu yang menjadi kerisauan juga. Baik, saya akan teruskan perkongsian di NST di halaman yang utama. Dikatakan di sini, extend it. The MCO must continue to at least the end of February to have any effect on flattening the curve and ensure past efforts do not go to waste, according to health experts. Dikatakan di halaman utama yang ramai sebenarnya antara pakar-pakar kesihatan yang menyatakan hasrat mereka untuk melihat kerajaan meneruskan PKP kerana dilihat di sini antara mungkin kekurangan impact yang kita lihat, angka yang masih tinggi. Dan dikatakan juga di halaman yang kedua dan ketiga, hopefully we can push down the daily caseload by 30 or 50% during seeing the current numbers, but all sectors of the economy should be allowed to continue operating with the adjustments based on SOP. Dia mengharapkan juga agar ialah MCO ataupun PKP diteruskan, namun
sektor ekonomi masih boleh diteruskan untuk kelangsungan ekonomi kita. Ini antara keseimbangan yang sukar untuk kita jumpalah. Kita melihat angka-angka ini walaupun terdapatnya sekatan pergerakan, namun sektor ekonomi terpaksa dijalankan juga. Semoga ini menjadi satu peringatan kepada kita semua kerana segala perangkaan telah pun dilakukan kerajaan, tapi jatuh dalam tangan kita untuk melaksanakan tanggungjawab kita untuk melandaikan dengan segala SOP yang telah ditetapkan. Ini dalaman yang kedua New Straits Times. Ya, saya percaya juga bahawa kerajaan sekarang ni pun sedang mencari titik keseimbangan lah kan. Satu tangan ni sebenarnya ekonomi, satu tangan ni nak jaga kesihatan kan. Jadi bagaimana? Jadi kita nakkan sama rata sebenarnya kan. Jadi mungkin ramai yang bercakap bahawa kerajaan tak memandang ke agaknya faktor kesihatan kita ni kan. Sebenarnya kerajaan pun banyak sebenarnya, bukan seorang saja yang memikirkan. Sebenarnya mereka mengadakan setiap hari mengadakan mesyuarat dan sebagainya untuk menyama ataupun menyeimbangkan lah sama ada ekonomi ni nak membantu ekonomi ataupun nak menjaga kesihatan kita ni. Baik, daripada perkembangan ST kita balik pada Metro. Okey, di hari Metro di muka depannya saya nampak gambar Nilofa dulu. Di atas tu Nilofa Puris tunggu berita gembira untuk saya. Di bawahnya cerita ataupun perkabaran berita penceramah motivasi 31 ahli keluarga dijangkiti COVID-19, ibu mentua maut diintai ajal berkaitan dengan Datuk Dr. Aizal Osman lah, penceramah yang terkenal. Jadi tetapi yang menarik ataupun yang menjadi pilihan penerbit untuk waktu sekarang ini adalah berita sukan. Cerita pasal bola sepak lah. Kita sedar bahawa sekarang ini bola sepak Malaysia tak ada. Kita peminat bola sepak sekarang ni terpaksa tengok EPL lah. Tengok EPL kan. Oi, apa nama penyokong Manchester sekarang ni bukan main, tapi semalam kalah. Okay. Tak ada cerita pasal Manchester, kita nak cerita pasal bola sepak Malaysia. Terpaksa akur demi kesihatan. Pasukan Liga M sambut baik pembatalan Piala FA musim ini akibat pandemik COVID-19 ya. Pembatalan Piala FA musim ini menghadirkan perasaan bercampur baur buat semua pasukan yang bertanding dalam Liga M. Dan perkara ini telah pun dipersetujui oleh dua pengendali terkenal dalam bola sepak kita, antaranya Ketua Jurulatih Kedah Darul Aman FC iaitu Aidil Syahrin. Sahab berkata beliau boleh menerima keputusan sukar dibuat oleh MFL selain memahami keperluan utama yang perlu diambil kira susulan jumlah kes yang semakin membimbangkan sekarang. Dan perkara sama turut dikatakan daripada pengurus Sri Pahang FC Rullah Saleh yang turut senada dan menyatakan keselamatan pemain dan pegawai menjadi faktor paling penting. Jadi saya percaya bukan sahaja dua jurulatih ini, malahan kita ataupun semualah pemain sebenarnya tidak bolehlah nak memikirkan berkaitan dengan bola sepak ni sangat kan. Yang paling penting kita kena jaga faktor kesihatan, itu yang paling penting. Sebab apa? Sebab makin lama makin banyak sangat kes kan. Jadi mungkinlah disebabkan perlawanan bola sepak nanti dapat ada kluster baru nanti takutlah kan. Tapi bila kita bercakap kan berkenaan dengan kesihatan, ekonomi dan sebagainya, maknanya baru kita sedar bahawa kesihatan itu kunci yang utama kepada semua sebenarnya. Kalau misalnya kesihatan tak terjamin, maknanya kualiti kehidupan kita juga menurun, ekonomi juga menurun. Semuanya berkait rapat kan. Asas di kesihatan dulu kan. Jadi itu kita kena sedarlah kembali. Jadi jaga diri, lakukan apa saja yang telah kita diarahkan kan, menjaga SOP dan sebagainya. Dan sekarang ni rangkaian kita ni kalau tak menjaga kunci utama, semuanya akan lumpuh. Betul. Macam mana kita menyesuaikan diri dengan norma baru, kerana itu sahaja jalan penyelesaiannya. Dan bercakap berkenaan norma baru ni, PDPR, pembelajaran dalam talian di rumah. Fariha bagaimana setakat ini? Alhamdulillah ya. Okey ya. Dapat juga beli laptop tu. Cantik. Sebab kata carikan bawah 2,000 dan sebagainya. Dapat jugalah melalui online lah. Jadi agak melegakan. Cuma bila kita, satunya saya terbayanglah cakap ini baru anak seorang, kita fikir macam ni, bayangkan ada anak yang ramai. Anak ramai terpaksa nak share semua kan. Satu phone tu sampai 4 anak share. Betul. Itulah. Macam mana Jadi tu? Kan? bertabah, terus berjuang. Kita doakan yang terbaik lah kan. Ya, tapi bercakap berkenaan dengan PDPR ni, pembelajaran di rumah ni, ya ramai di antara keluarga sekarang ni yang mencari komputer rebel, tablet dan sebagainya. Pihak kerajaan pun sekarang ni memang memantaulah perkara ini daripada KPNSJP. Mereka sekarang sedang mengadakan ops catut 8.0 di mana sebab mereka dapat laporan ramai di antara kita ni yang menjual harga tidak patutlah. Ambil kesempatan pula. Ambil kesempatan kan. Speknya spek biasa je, nak jual sampai 2-3 ribu kan. Sebab apa? Sebab kita tengok sekarang ni dekat kedai-kedai telekomunikasi sekarang ni ramai orang beratur. Sebab ramai orang beratur, satu lagi kita nak nasihatkan agar anda semua tengok spek tu apa macam mana. Sebab kadang kita kesian kat keluarga ni yang pertama kali nak membeli ni. Kan, dengan sejumlah wang tu sebenarnya kita boleh beli yang lebih hebat kan. Jadi kita kena waspadalah tentang perkara ini. Sebab ada juga yang kadang-kadang minta tolong adik-beradik kan. Pinjam jap
komputer riba, sanggup mana pula macam kita susun jadual, tunggu anak kelas online dulu baru pergi kerja sebab nak guna. Jadi ini kita rasa ada juga usaha seorang guru ni. Betul. Ya. Dia menerusi dalam talian, dia membuatkan apa nak sebut dia? Kelas khas. Kelas khas dalam talian secara percuma untuk tahun 1, tahun 2 dan tahun 3 agar kita bawakan kerana saya dah tengok sekejap lah. Memang passionate. Saya suka cara dia mengajar tu. Kita pun sebagai ibu bapa rasa macam nak belajar juga. Betul. Kita akan berehat. Sebab apa? Sebab orang yang nama Fadli memang macam tu. Alah, sebab guru tu nama Fadli kan. Fadli itu kelebihan. Okey, nanti kita tengok kelebihan guru ini semuanya di MHI. Kita tengok celik mata dalam talian. Bagaimana COVID-19 merebak? Situasinya begini. Terdapat 4 watak dalam situasi ini, iaitu Ali, Bob, Chen dan Dewi. Ali telah dijangkiti COVID-19. Ali mudah untuk dikesan kerana menunjukkan gejala jangkitan pernafasan. Ali keluar berjumpa Chen. Mereka bersalaman. Peluang untuk Chen dijangkiti sangat tinggi. Chen juga berpotensi menjangkiti orang lain. Ali dan Chen mudah dikenal pasti melalui pengesanan kontak, dikuarantin dan dirawat. Dalam perjalanan Ali untuk berjumpa Chen, Ali terbatuk ke arah Bob dan berlakunya jangkitan COVID-19 kepada Bob tanpa disedari. Masalah di sini, bagaimana untuk mengesan Bob dan kontak Bob? Bob dan kontaknya tidak sedar yang mereka telah dijangkiti dan berpotensi menyebarkan COVID-19 kepada orang lain walaupun tidak bergejala. Jika Bob dan kontak Bob mula menunjukkan gejala COVID-19 dalam tempoh 14 hari, mereka wajib ke pusat saringan serta mendapatkan rawatan. Rantaian jangkitan COVID-19 dapat diputuskan. Dewi pula hanya duduk di rumah membeli barangan keperluan atas talian dan berkomunikasi dengan rakan melalui alat telekomunikasi. Jika Dewi keluar rumah dan tidak mengamalkan langkah-langkah pencegahan, Dewi juga mungkin mendapat jangkitan. Tempoh 14 hari merupakan inkubasi COVID-19. Langkah pencegahan yang boleh diambil adalah kerap cuci tangan dengan sabun dan air atau gunakan hand sanitizer. Jarakkan diri sekurang-kurangnya 1 meter daripada individu lain. Hadkan interaksi dengan orang lain, termasuk ahli keluarga atau rakan. Langkah-langkah pencegahan adalah penting untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Masih bersama kami di Malaysia hari ini dan di segmen kali ini menarik sebenarnya Fariha. Kita akan mendekati seorang individu ini yang saya kira sangat-sangat passionate, sangat suka mengajar kerana auranya bila mengajar tu sampai saya sebagai kita sebagai dewasa pun rasa macam nak belajar macam tu. Maknanya bukan untuk anak-anak saja, maknanya ibu bapa juga perlu belajar juga sebab nanti anak-anak akan tanya kita juga kan. Jadi kita nak bersama dengan guru ini Muhammad Fadli Saleh, guru matematik yang berkongsi ilmunya secara percuma kan. Kadang-kadang bila ini mungkin dilakukan sebagai guru ni kan, kadang-kadang dia buat pengorbanan tu tak kira pun asalkan dia dapat curahkan ilmu tu. Kita bersama dengan Cikgu Fadli. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat, Cikgu? Sihat, Alhamdulillah. Selamat pagi, Cikgu. Cikgu, terima kasih meluangkan masa. Kita dah sempat menonton video live yang Cikgu lakukan beberapa hari yang lepas dan dengan kabarnya itu kelas live yang pertama ya, Cikgu? Ya, benar. Itu kali pertama saya buat live secara FB lah. Sebelum ni melalui rakaman video. Jadi apa yang membuatkan Cikgu tampil dengan idea sebegini kan, dengan ada asisten, ada tim ni kan nak mengajar. Mungkin boleh ceritakan kepada kami lah. Cara ringkas dia lah. Saya ringkasnya maknanya 2 hari sebelum saya tentukan live tersebut ada parent yang hubungi saya, cikgu. Dia kata boleh tak cikgu buat video live, mengajar secara live di FB agar lebih ramai orang dapat membantu. Lebih ramai sebab parent sekarang dia kata parent faham cara nak ajar anak, cuma mereka faham apa yang soalan tu nak, cuma mereka tak faham macam mana nak ajar anak. Itu yang masalahnya. Jadi ini ibu bapa lah kan yang
Tapi buat malam macam mana? Satu minggu berapa kali kelas cikgu berikan? Setakat ni kita putuskan seminggu 2 kali kelas. Hari Selasa untuk tahun 1 hingga 3. Hari Rabu untuk tahun 4 hingga 6. Okay. Baik cikgu, saya sedar dalam satu bahagian tu cikgu ada macam menyarankan ibu bapa kalau tak ada buku latihan tak apa, ibu dan bapa itu juga boleh lukis segala apa dalam cara kita tersendiri untuk membantu anak kita ada bahan belajar. Mengapa cikgu rasa perkara ini adalah satu yang bagus dan sesuai untuk ibu bapa juga turut serta bersama dengan pembelajaran anak-anak ni, cikgu? Okey, baik. Sebelum live hari itu, saya dah bagi tahu dah, nanti bila saya buat live, saya mohon sangat ibu bapa sama-sama tonton dengan anak. Sebabnya kemungkinan anak tak dapat catch up, tak dapat faham. Ibu bapa tonton, dia faham, dia tahu cara nak ajar yang betul. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, berkenaan dengan latihan. Saya sedar buku, pertama sekali buku tak semua orang ada. Bila tak ada, jadi kita minta ibu bapa buat juga latihan. Tolong anak lukis, gambar dan sebagainya. Sebab dalam konsep matematik itu, dalam konsep belajar, bila kita belajar, kita dengar sahaja, kita tak akan ingat dan faham. Bila kita terus buat, kita akan ingat dan faham. Jadi ramai sangat ibu bapa tunjuk gambar, cikgu saya dah tolong lukis untuk anak, saya tolong lukis untuk anak. Sebab buku dia tak ada lagi kan. Tapi dan benda tu anak dia terus buat, anak dia terus semangat. Tengok mak dia pun semangat, mesti dia lebih semangat. Setuju? Cikgu, bila kita sekarang ni pembelajaran melalui talian kan, pembelajaran di rumah, jadi kita selalu mendengar macam keluhan ibu bapa kan, keluhan anak-anak tak boleh fokus dan sebagainya, tapi kita nak tahu juga sebenarnya cabaran sebagai guru jugalah mengajar melalui talian, apa yang dilalui. Ini luahan hati seorang guru kita nak dengar juga ni. Okey, sebenarnya pandemik COVID-19 ini memberi kejutan bukan kepada kita semua. Satu dunia terasa dan termasuklah kita di Malaysia ini. Jadi para guru pun sebenarnya mereka daripada tahun lepas bila terkena je, kita dah terasa sangat terbeban dan juga kita merangka sesuatu yang baru untuk buat tahun ni. Jadi semua perangkaan itu, penataran silibusnya telah dibuat. Bila datang tahun baru, kita ingat kita nak cover balik yang terlepas tahun lepas tu. Rupanya kita bermula balik dengan PDPR. Di sinilah bermula agak kekalutan balik. Kita nak bermula balik kerana semua guru Malaysia pun diajar secara berdepan. Mereka bukannya diajar secara online waktu buat kami praktikal dulu. Jadi ini semua satu pengalaman yang baru dan satu sangat saya nak nasihat kepada ibu bapa semua, sebenarnya guru-guru anak kita sangat-sangat hebat. Percayalah, walaupun ada kekurangan sedikit, kalau kita susul galu balik, kita lihat balik sejarah mereka, guru anak kita yang hari ini kita rasa kurang bagus dalam online dia, sesuatu ketika dulu, tahun-tahun lepas dia melahirkan sangat ramai pelajar yang berjaya. Cuma dalam cabaran PDPR ini, mereka masih mencari-cari. Mereka sedang memperbaiki diri dan saya percaya dalam masa terdekat, penambahbaikan, makin hebat lagi guru-guru kita, insya-Allah. InsyaAllah. Harapannya kita percaya walaupun kita belajar dalam talian dan sebagainya, kita mampu sebagai guru dan ibu bapa juga mampu menyampaikan tahap pembelajaran yang paling optimum untuk anak-anak kita supaya tidak ketinggalan. Baik, cikgu, bagi seseorang yang memberikan pembelajaran yang melalui dalam talian dan live baru-baru ini, apakah antara kekangan ataupun yang mungkin cikgu perlukan untuk menambah baik pengalaman mengajar secara dalam talian ni, cikgu? Mengajar dalam talian ni, cabaran paling besarnya saya nak bagi tahu murid itu percaya saya sedang melihat mereka. Sebabnya seorang kanak-kanak, seorang murid, bila dia rasa guru itu sedang berinteraksi dengan mereka, bila dia rasa guru itu sedang melihat mereka, mereka akan boleh memberi tumpuan dengan sangat-sangat tinggi. Jadi yang tu cabaran saya paling besar adalah untuk murid itu percaya saya sedang berinteraksi secara live dengan mereka. Sebab tu saya suka sesi live berbanding rakaman. Cuma tentang peralatan tu, saya bukan seorang guru IT. Jadi ada beberapa guru IT PM saya, cikgu kalau cikgu guna benda ni lagi bagus. Saya kata Masya Allah, insya-Allah jika saya ada kemampuannya, jika saya ada kawan-kawan yang boleh bantunya, kita akan cuba upgrade lagi kelas online kita ini. Cikgu, sebab saya teringat semalam saya tengok cikgu cuba nak dapatkan perhatian anak-anak tu. Cikgu cakap apa? Okey, pandang depan, duduk tegak. Nak tengok cikgu buat sikit boleh? Ini saya memang praktikkan dari selepas 4 tahun pengalaman saya mengajar. Tahun kelima saya mencari cara bagaimana nak bagi murid fokus. Jadi saya jumpa satu teknik. Okey, saya buat peraturan setiap kali kelas saya. Di kelas fizikal pun sama. Bila murid tak fokus tengah buat kerja, tengah memadam, tengah minum air, tengah pandang tempat lain,
Jadi kita tahu kalau dia tak pandang depan, tak fokus, mereka tak dapat faham. Ya. Jadi saya buat satu peraturan, saya kata pandang depan, semua murid mesti jawab, ya cikgu. Dengan duduk tegak, ya cikgu, dengan semangat. Jadi itu kita praktikan di sekolah, saya praktikan juga dalam kelas live. Masya Allah, saya tengok Cikgu, video. Cuba. Cikgu ada 2 orang pelajar murid ni. Okey, sebelum tu peraturannya mudah je. Bila saya sebut pandang depan, kena duduk tegak, jawab ya cikgu. Boleh? Boleh cikgu? Boleh. Okey, jadi sebelum duduk tegak kena duduk senang lena dulu. Oh, senang Duduk lena. senang lena. Okey. Tengok TikTok pandang lah. depan. Ya cikgu. Ya, cikgu. Lambat. Semula tak jadi. Okey, duduk senang lenang. Pandang depan. Ya Ya, cikgu. cikgu. Macam tu. Macam tu. Pandai. Lepas tu? Jadi bila dia dah duduk tegak tu dia boleh tumpukan perhatian dah. Ya. Jadi Okey. tengah menulis pun dia letak pensel, tengah minum air, letak air tengah pandang kucing, dia pandang depan. Yang ini sangat-sangat menarik, sangat-sangat membantu saya di kelas fizikal, bahkan di kelas live. Okey, untuk talian ni kan, pembelajaran dalam talian, cikgu buat preparation bagaimana nak set up kamera lagi, berapa lama perlu dia ambil masa tu, call time untuk diri sendiri sebelum buat talian live tu? Call time saya tak adalah macam call time TV dan sebagainya. Kita secara amatur saja, lebih kurang 15 minit sebelum mula kita test. Kita test dulu mic, kita test video. Saya buat live secara tertutup dengan kawan saya je. Okey, macam mana suara, macam mana video, okey. Okey, lepas tu kita teruskan. Okay. Ini satu norma baru lah buat guru-guru Malaysia. Cikgu, Betul, norma baru. Jadi kita harapkan cikgu terus bersemangat, terus berjuang untuk mencurahkan segala ilmu yang ada buat semua anak-anak yang menonton cikgu. Mungkin cikgu boleh bagi tahu semula kelasnya bila, jam berapa boleh diikuti. Saya pun nak ikut juga lepas ni. Baik, insya-Allah kelas kita akan buat setiap minggu pada hari Selasa dan Rabu. Hari Selasa tahun 1, 2 dan 3 jam 8.30 malam hingga 10 malam. Hari Rabu bermula jam 8.30 malam hingga 10 malam juga untuk tahun 4, 5 dan 6. Untuk buku tahun 4, 5, 6 buku teks sahaja. Untuk tahun 1, 2, 3 guna buku teks dan juga buku aktiviti sama macam sekolah, tapi tak nak guna buku sekolah. Jadi kalau boleh beli di kedai buku online, kedai buku kat luar, beli kedai buku luar. Kalau tak ada, tak apa, kita boleh salin balik soalan, tak ada masalah. Itu nanti nak cari nama Cikgu Fadli ke mana? Di wall FB saya, Muhammad Fadli Saleh. Fadli. Okey. Kita ucapkan terima kasih kepada Cikgu Fadli, memberikan semangat yang sangat besar lah untuk semua cikgu-cikgu lain juga dapat inspirasi untuk mengajar anak-anak kita. Ini satu tugasan yang bukan mudah, tetapi Cikgu Fadli membuatkannya nampak sangat fun. So, thank you Cikgu. Terima kasih Cikgu. Terima kasih. Okey, itu dia Baik. Cikgu Muhammad Fadli Saleh. Pastinya ini antara platform yang dilakukan jugalah kan, online. Bagus juga ibu bapa menonton. Tapi saya rasa memang ibu bapa sekarang ni di rumah pun memang kena ada ilmu subjek pelajaran yang diambil oleh anak tu sendiri. Betul. Kerana siapa lagi anak kita akan rujuk kalau bukan kita sebagai bapa kan. Semoga itu memberikan sedikit semangat, pembakar semangat lah untuk mengajar anak-anak kita. Baik, kita akan melihat segmen seterusnya di mana ini antara salah satu yang boleh kita ambil untuk memperbaiki kesihatan dalaman kita. Kita akan mendalami dan mendekati Pea Shine Vitamin C. Assalamualaikum buat semua penonton. Semoga kita ni kan dilindungi dari virus yang membahaya di sekeliling kita. Hari ni Cik Dini mai lagi sekali nak kongsi dengan hampa kebaikan rangkaian produk Pea Shine, iaitu Pea Shine Vitamin C 500 mg. Kita ni juga sebagai daripada frontliner, jadi semestinya lah kita kena jadi pemutus, bukan pencetus. Ni Cik nak bagi tahu, punyalah belambut vitamin C di pasaran yang kita tak tahu kualiti dan keselamatan dia. Perlu ambil suplemen yang betul, kena pastikan suplemen yang berdaftar dan mempunyai bahan yang jelas. Jadi kita tak ragu dah nak makan. Selain membantu tingkatkan imunasi badan, kulit muka juga lebih sihat, parut jerawat pun cepat je lah. Ni Cik nak habak bagi masa umur nak meningkat ni lah, jerawat mulalah nak bertengek kat atas muka ni. Geram tau tak? Tak boleh tengok, asyik nak picit je. Lepas tu lekatlah parut-parut jerawat tu. Dah tu rimas dengan jerawat. Cik pun apa lagi? Pilah beli produk online. Mahal pula tu. Nah, habis muka Cik breakout. Risaulah takut apa-apa efek kan. Nak pergi sekolah pun segan. Nasib sekolah katuk. Alahai sedihnya. Mak Dini pun marah. Sebab apa? Sebab kita pakai produk yang kita tak tahu keselamatan dia. Sebab tu Mak Dini showkan untuk makan Pea Shine Vitamin C dan juga
juga pisai serbuk kecantikan. Alhamdulillah, apa tengok terpukau dah lah ni. Kulit pun makin sihat, jerawat pun makin kurang apa. Apa perasan tak lah ni angka kes COVID-19 ni dah banyak mana dah. PKP ke, PKPB ke, kes masih tinggi. Risaulah, virus ni memang ada dalam komuniti kita ni. Kita selalu diingatkan untuk cuci tangan, guna hand sanitizer, pakai face mask. Bagus dah tu, kita jaga diri. Tapi tuluran, lama pula macam mana? Dengan pisai vitamin C ni lah kita nak jaga. Yang pertama, pisai vitamin C ni dalam bentuk tablet. Bila dalam bentuk tablet, yang sedap, senang, nak kunyah-kunyah je. Yang kedua, berdaftar dengan KKM. Berdaftar ni bermaksud ada nombor MAF. Pastinya dos, bahan-bahan dan kualiti produk dikawal oleh badan MPRA dari KKM. Hampa boleh buka website MPRA, type saja nama produk, so akan keluar nombor kelulusan. Ada stiker hologram, maksudnya KKM dasarkan ia selamat dan tiada bahan terlarang. Cepat-cepat dapatkan vitamin C anda hari ini, sebab hari ini saja kita bagi harga betul-betul murah punya. Orang kata apa? Kami nak tolong hampa bagi seorang satu ada vitamin C ni dekat rumah dengan harga RM45 sahaja satu kotak vitamin C dan free spray sanitizer. Hanya perlu hubungi nombor yang tertera di bawah, WhatsApp nombor di bawah, segera spesial untuk anda hari ini. Dapatkan vitamin C anda sekarang terpukau. Okey, jagalah kesihatan anda, dalaman dan juga luaran. Baik, kami nak bawakan pengisian yang menarik untuk anda. Saya rasa ini mungkin dapat memberikan anda salah satu daripada idea lah. Kalau ada di antara anda yang mempunyai bakat luar biasa dalam seni pembuatan kek. Saya nak bawakan kepada anda semua. Salah seorang daripadanya adalah Nurul Nadia Akila Azri. Beliau ni sebenarnya dah pun membuat kek ni sejak tahun 2017 lagi. Kini dah dekat 5 tahun sebenarnya. Dan beliau menjadikan pembuatan kek ni sebagai salah satu daripada sumber mata pencaharian beliau bersama dengan suaminya. Jadi tak apa beligah banyak masa lagi. Saya nak bersama dengan Nurul Nadia Akila Azri. Assalamualaikum. Dia. Hai. Waalaikumsalam. Panggil Dia boleh ke apa? Akila? Dia. Dia. Okey, Dia. Hai, mana kek? Tak buat kek ke sekarang? Ada. Ada. Okey. Banyak ke terpahan sekarang ni? Musim-musim PKP ni? Alhamdulillah banyak jugalah walaupun tak banyak. Dia nak tahu juga sebenarnya dalam seni pembuatan kek ni dimulakan tahun 2017 lah kan? Jadi ini apa pula keluar ni? Okey, jadi dari mana agaknya Dia ni boleh dapat idea nak buat kek ni? Adakah dari kecil lagi dah belajar seni pembuatan kek ni atau bagaimana Dia? Sebenarnya saya memang dari kecil lagi minat buat kek. Dari belasan tahun lagi. So dari itu saya suka tengok rancangan-rancangan TV pasal dekor-dekor kek. Lepas tu sejak saya mula kerjaya saya ni, saya banyak dapat idea daripada sumber Instagram, Facebook dan lain-lain lagi lah. Sebab apa, kita ni makin lama makin hebat lah kita punya seni lakaran kek. Jadi seperti mana yang penonton sekarang sedang saksikan, inilah dia hasil ukiran tangan yang telah pun dibuat oleh Dia. Nampak tak ada kek, macam-macam kek dekat sini. Yang tadi saya nampak ada nasi lemak tadi tu. Sebenarnya semalam saya tunjuk dekat saya punya isteri. Saya cakap, sedap tak nasi lemak ni? Tengok. Dia kata, sedap ni nasi lemak apa? Mereka ataupun wife saya sampai tak perasan tahu sebenarnya itu merupakan kek. Jadi bagaimana agaknya penghasilan kek nasi lemak ni? Dia punya ideanya dari mana? Adakah dia membuat sendiri ataupun berdasarkan mungkin lihat orang-orang lain yang buat ke atau bagaimana Dia? Sebenarnya nak menghasilkan kek ni kena banyak mengkaji lah. Banyak-banyak kaji, membaca. So dari situ saya dapat idea macam mana nak buat nasi lemak, nak buat ayam, nak bentukkan ayam. Macam tu lah. Dan sebenarnya semua apa yang Dia lakarkan, yang buat dekat kek tu sebenarnya semua boleh makan kan? Semua boleh makan. Sebab makan. Okey, berapa lama masa yang nak dihasilkan? Contohlah kalau nak buat kek nasi lemak tu, sebab ada ayam, ada telur semua tu. Berapa lama masanya? Macam kek McDonald yang saya buat tu dalam masa 4 jam sebab customer order pun last minute. So saya terpaksa buat cepat lah untuk menghasilkan kek. Ya, Dia sebenarnya yang nasi lemak tu yang menarik perhatian saya tengok ayam crispy tu. Apa bahan-bahan yang Dia gunakan nak jadikan macam ayam tu macam sebiji, nampak macam ada dia crispy-crispy, orang-orang begitu. Apa bahan-bahan dia? Dia sebenarnya sama je, basic dia ayam ni. Dia guna bahan cornflake, dibakar dahulu, lepas tu hancurkan dan bentukkan lah macam ayam.
Oh, macam ayam. Dan dengan ceritanya ikan bilis yang tak jadi susah nak buat ikan bilis tapi tak apalah, yang lain-lain saya nampak ada menyelerakan. Okey dia, saya rasa ramai penonton pun nak tahu juga untuk penghasilan, contohlah kita ambil kek nasi lemak tu. Berapa ringgit kek nasi lemak tu? Dalam beratus jugalah. Beratus jugalah. Bajet customer. Okey dia sekarang ni sedang membuat kek apa ni yang dekat dapur sekarang ni? Kek pasal COVID-19. Okey, mungkin boleh tunjuk sikitlah kan apa antara yang ingin dia lakarkan. Okey, ni apa proses apa yang dia sedang buat sekarang ni? Ni proses nak buat mata dia. Buat mata. Dia buat mata dia. Saya sempat pergi ke Facebook dia semalam, dia Akila kan, dan antara banyak-banyak yang saya lihat contohnya macam ni ada nasi lemak, ada durian, dan satu lagi ada tulisan-tulisan yang saya rasa penuh satu kek tu. Dan dia sendiri cakap ketika menulis tu dah masuk baris ketiga, tangan tu dah pun kembali menggeletar. Boleh kongsikan dia? Nak masihkan kek tulisan tangan ni bukannya senang sebenarnya. Memang salutlah dengan otai-otai kat luar sana yang pandai buat tulis atas kek. Sebab nak tulis kek ni dia bukan macam tulis kat atas buku. Betul? Memang sukar lah, memang sukar. Okey, nak tahulah sambil dia membuat lakaran dekat kek tu kan. Ada sepanjang dah 5 tahun kan membuat seni perbuatan kek ni. Ada tak permintaan pelik daripada pelanggan yang suruh buat benda-benda pelik yang macam susah nak buat ni tapi dia berjaya juga hasilkan? Apa dia? Antara pelik yang pelik yang rasa macam susah. Apa dia? Kek fondant. Kek full fondant paling mencabar sekali. Okey. Nak masukkan kereta golf tu. Lepas tu lagi kek teddy bear. Kek teddy bear 3D. Nak berdiri dudukkan dia. Okey, memang sukarlah nak bentuk kan. Betul. Dia mungkin boleh inilah ambil wajah dia kembalilah. Kesian nanti kawan-kawan dia nak tengok muka dia. Okey. Okey, baik. Okey, dia dengan ceritanya suami menjadi tulang belakang dalam seni penghasilan kek ni. Jadi suami macam mana? Suami memang full time menolong dia ke ataupun beliau memang ada kerja lain atau bagaimana? Memang kami suami isteri memang sama-sama saling membantu lah. Memang kerjaya kami memang sebagai pembuat kek. Dia musim-musim PKP ni kan, ada tak di antara pelanggan-pelanggan yang berada di luar kawasan yang mana dia tinggal sekarang ini? Sekarang ni kan PKP tak boleh nak rentas negeri, daerah dan sebagainya. Ada tak pelanggan yang jauh ni? Ada. Kuala Lumpur, KL, Kelantan, KL, Johor. Kadang ada juga yang datang sini pick up ambil kek daripada saya. Habis sekarang ni dah PKP, jadi bagaimana proses tu? Adakah dia kata kena hold dulu ke ataupun bagaimana dia? Tak boleh lagi lah buat masa sekarang ni sebab PKP kan. Ya. Entah-entah mereka ni sanggup buat surat pergi balai polis kan semata-mata nak ambil kek dia ni. Okey. Dia, mungkin dia boleh kongsikan kepada penonton sekarang ni yang mana mungkin nak dapatkan perkhidmatan dia kan, mereka yang berada sekitar tempat tinggal dia ke, bagaimana caranya untuk mereka memesan kek dia ni? Silakan dia. Boleh pergi ke Facebook saya, Dia Akila, ataupun Instagram saya, Dia Akila. Ataupun boleh WhatsApp ada nombor telefon di profil Facebook. Dekat Facebook tu ada sekali details lah nombor telefon apa semua. Jadi anda yang mana nak dapatkan perkhidmatan dia tu bolehlah menghubungi dia. Baik, terima kasih dia di atas masa yang diberikan kepada kami, dan kami di sini doakan agar perniagaan yang dia usahakan bersama dengan suami ni akan mekar selamanya, insya-Allah. Terima kasih dia. Sama. Okey, itu dia Nurul Nadia Akila Azri ataupun nama glamournya Dia Akila. Jadi anda semua boleh pergi ke Facebook Dia Akila. Jadi ianya sebagai salah satu daripada inspirasi jugalah kalau anda semua yang mungkin ada bakat dalam seni penghasilan apa-apa sahaja. Contohnya macam buat kek ke, yang pandai masak dan sebagainya. Waktu pandemik ini gunakanlah kepakaran anda. Baik, Malaysia hari ini nak berhenti berehat seketika. Sekembalinya nanti kita nak bersama dengan Usop. Usop dengan kabarnya nak melancarkan single terbaru
baru yang dinamakan sebagai Lenyap. Jadi segalanya pastinya di MHI sebentar lagi. Wah, itu secara eksklusif kami bawakan untuk anda. Jadi beruntung anda semua yang tengok MHI pagi ni sebab dapat lihat video klip yang tidak pernah kelihatan dekat mana-mana, bidang sosial ke YouTube dan sebagainya. Secara eksklusif dibawakan untuk penonton MHI dan kita dah tengokkan siapa orang ya. Kita nak secara panggilan video lah bersama dengan beliau. Usop. Usop. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Sihat kak? Kurang sihat. Kurang Nervous tu. Sorang sengau habis ni. Ya. Mungkin gemetar kan sebab pelancaran untuk video klip ni. Kan? Terima kasih bagi MHI ni eksklusif siaran untuk video klip tu. Terima kasih Usop. Baik sama. Okey, ini single terbaru Usop. Mungkin boleh ceritakan sikitlah berkenaan dengan Lenyap ni. Apa yang lenyap tu? Okey, Lenyap ni mengisahkan tentang kesinambungan daripada muzik video Aku Yang Bersalah dan Selamanya. Dan lagu ni diciptakan oleh komposer-komposer yang hebat jugalah. Ja'a Romal, Karam, Mike Chan. So kepada siapa-siapa yang tengok muzik video Aku Yang Bersalah dengan Selamanya, inilah kesinambungan dia. Kira ni kisah penamat dia terus Lenyap ya. Kiranya lenyap. Lenyap. Jawapan dia adalah lenyap lah kan kesinambungannya tu. Lenyap terus sebab Usop. Ya. Ucup, tadi saya tengok Ucup. Geng masa ni ke Darjah 3. Ucup. Tak, kalau saya nama Ucup bagi kita panggil Ucup. Ucup ni. Tengok video klip tu dua bukan main lagi dengan markah tu markah betul ke apa tu? Bukan. Jangan. Marah makan betul ya. Itu bukan itu pelakon lah, model. Model ni lah, video klip lah. Ya, model. Kawan-kawan ke, saudara ke, adik ke apa ke? Yang ni dia manager daripada saya punya management lah. Manager Rocket Pool. So kira lakonan dia dengan saya ni menjadi lah. So orang kata apa, yang ni kira penamat lah. Kira lepas ni dia tak ada dah lah. Cukup lah bagi orang lain lah pula. Alamak. Usop cakap lakonan menjadi Usop lakonan menjadi dengan ceritanya Usop sebab PKP ni terpaksa cancel ada drama katanya Usop, betul ya? Betul, saya ada shooting drama tapi terpaksa tunda sekejap sebab saya baru shoot dalam 4 hari tapi tiba-tiba kena PKP kan. Tapi nak buat macam mana? Tunda. Usop, okey, dalam kita berdepan dengan pandemik ni kan banyak yang terhalangnya kan. Tapi Usop keluarkan single ni. Jadi bagaimana perancangan untuk mempromosikan lagu single ni? Okey, perancangan saya kalau boleh lah saya nak promosi macam sebelum-sebelum ni lah kan. Kalau boleh saya harap PKP ni habis cepat-cepat ataupun COVID ni habis cepat-cepat lah. Sebab senang nak buat kerja. Kan? Sebab kali ni nak buat kerja pun nak syuting ke ataupun nak promote lagu. Kan? Semua tergendala tau. Tambah-tambah show. Lagi. Ada yang cancel, ada yang tunda. So saya rasa bukan saya seorang je yang rasa benda ni. Kawan-kawan saya yang lain pun rasa apa dia orang kata apa impact ni kan. So kena sabar banyak-banyak doa dah, usaha pun dah. Last kali tawakal, insyaallah. Usop promosi secara talian lah, jumpa peminat live dan sebagainya. Malam ni saya pukul 8.30 saya akan zoom dengan fan-fan saya. So sebab malam ni kan nak launching music video dekat Universal YouTube channel kan. So malam ni saya akan live dengan fan-fan saya dulu. So siapa-siapa nak join boleh, nanti saya akan buat swipe up, boleh join sikit. Senang je, kita klik je dekat link tu kan sekarang. Ucup, ini dah model dah. Usop, saya ada baca juga yang waktu-waktu PKP ni mak ayah kan suruh balik Kulim. Ni pasal apa dekat Bukit Jalil ni? Sebab apa? Semata-mata nak launching video klip malam ni ke apa? Sebab saya semalam saya rekod
lagu raya baru saya Oi, dengan lagu artis raya. Rocket Fuel. Wow. Dengan komposer yang orang kata apa, komposer yang lama dalam industri, yang hebat So saya tak boleh bagi tahu lagi lagu tu lagu apa, tajuk pun saya takkan bagi tahu lagi. And sudah semestinya lah nak launching Lenyap. And Okey, untuk Lenyap ni kan, apa kita tengok music video tadi tu, jalan ceritanya dan sebagainya, itu sebenarnya idea daripada siapa? Usop sendiri ke? idea semua daripada production punya idea kan. Saya pun tak tahu kata mereka nak buat kesinambungan. Saya ingatkan mereka nak ambil model lain. Tapi tak apalah, nak buat macam mana kan. Macam kecewa je ambil model sama. Hang ni. Usop, kalau kita tahu Usop ni kalau nyanyi power kan, dengan dia punya nada tinggi dan sebagainya kan. Kita tahu Usop ada lagu apa, Pencinta Setiamu Macam mana lagu tu? Fazli? Tak boleh, saya punya key Nyanyi lain. sikit. Abang selalu Key lain. Tak boleh. Okey, apa bezanya berbanding dengan lagu ni? Mungkin lagu ni Usop berikan ada sedikit nafas baru ke dari segi mungkin arrangement ke, atau Usop lihat bagaimana lagu ni, Lenyap ni? Okey, Lenyap ni dari segi music arrangement dia pun lain. So saya rasa lagu ni kira saya jadi moden lah, sebab muzik pun dah moden dah kan. Sebab sebelum ni orang kenal saya dalam genre yang macam rock leleh-leleh kan. So Lenyap ni dia macam lain sikit lah. Lain sikit lah. Usop, apa dia orang kata apa? New Usop. 2.0. Yes. 2.0. Usop 2021. Tapi Usop selesa tak dengan genre sebegini? Perubahan lagu ni, kontes begini. Memang selesa lah sebab lagu yang saya suka kan. So komposer pun komposer yang dah lama dah saya nak kerja sama dengan dia kan. Alhamdulillah dapat kerja sama dengan dia. Alhamdulillah. Usop, ni soalan cepu cemas ni. Cepu cemas. Duit dah banyak ni, katanya simpan duit sebab nak kahwin. Ni bila nak kahwin ni? Cemas betul. Saya duduk sebelah pun saya cemas. Okey. Ya Allah. Oi. Sebab sekarang kan orang musim-musim kahwin PKP kan. Mana tahu Usop. InsyaAllah saya niat dah ada kan. Orang pun alhamdulillah dah ada kan. So tapi sekarang ni masing-masing tengah orang kata apa kumpul aset dulu, orang kata apa bagi sama-sama kukuh dulu kan. So insya-Allah kan doalah baik-baik kan. Kalau on saya bagi tahu, jangan risau. Betul MHI dulu tau macam ni hari ni. Eksklusif. Kami tuntut. Baik, insya-Allah doa aja. Insya-Allah, amin. Doa tawakal kan. Kami doakan juga untuk single terbaru ni, nanti malam ni nak buat pelancaran, juga dipermudahkan. Semoga nanti Zoom tu tak ada sangkut-sangkut dengan fan. Ni sangkut dah, saya punya sangkut dah. Tak. Okey. Clear. Okey kan? Clear. Banyak clear. Okey. Tu dia. Okey, Usop. Terima kasih. Moga cepat Baik, sembuh sama. jaga diri. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Usop. Ucup. Comel lah Ucup kan. Jadi anda semua bolehlah tengok malam ni dekat YouTube. Tadi dah tengok dah sikit sedotan untuk klip video tersebut. Jadi kalau anda nak lihat panjang dia punya durasinya dengan cerita pengakhiran untuk video klip tersebut, sambungan daripada tajuknya Aku Yang Salah tadi kan. Boleh tengok malam ni pukul 9 tak silap saya. Lenyap. Baik, kita nak berehat seketika. Kembalinya nanti kita bersama dengan Sofia. CAPP adalah pendekatan pembudayaan norma baru untuk mencegah penularan COVID-19. C adalah cegah COVID-19 dengan mendidik keluarga serta komuniti norma baru kehidupan. A. Amalkan tingkah laku baik bagi mengelakkan diri, keluarga dan komuniti dari jangkitan COVID-19. P. Patuhi SOP pengoperasian sektor-sektor utama negara dan lain-lain arahan kerajaan. P. Pantau status kesihatan diri dan keluarga. Segera dapatkan rawatan jika bergejala, lakukan saringan suhu badan dan gejala sebelum memasuki tempat kerja.
institusi pendidikan, pusat jagaan seperti rumah orang tua dan sebagainya. CAPP bertujuan melindungi daerah hijau kekal bebas dari jangkitan COVID-19 dan menukarkan daerah kuning kepada hijau dalam tempoh 14 hari. Putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Kita teguh, kita menang. Baik, masih bersama kami di Malaysia hari ini dan di segmen kali ini sangat menarik. Kita akan mendekati sebenarnya bagaimana pertubuhan peduli insan Malaysia yang kini sedang berada di Syria bagi misi kemanusiaan musim sejuk Syria. Walaupun kita mendepani pandemik COVID-19 ini, tidak menghalang mereka untuk masih memperjuangkan inisiatif ini untuk menyampaikan bantuan musim sejuk. Dan ini merupakan kempen yang ke-9 mereka dalam usaha untuk memberikan sebanyak yang mungkin untuk bantuan kecemasan kepada pelarian-pelarian yang tinggal di dalam kem-kem di Lebanon dan juga di utara Syria. Dan misi ini dijalankan oleh Pertubuhan Peduli Insan Malaysia yang akan diteruskan sehingga 28 Februari tahun 2021. Jadi ayuh kita saksikan perkongsian secara langsung oleh Pasukan Peduli Insan Malaysia berkenaan misi kemanusiaan musim sejuk Syria dari kem-kem pelarian di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azfar bin Abdullah bersama dengan teman-teman yang lain daripada Pertubuhan Peduli Insan Malaysia. Sekarang ini kami berada di Pergunungan Arsal. Pergunungan ini merupakan tempat yang terletak di antara Syria dan Lebanon yang menempatkan lebih 124 perkemahan kem pelarian Syria dan 40,000 penghuni daripada pelarian-pelarian Syria. Tuan-tuan, sekarang ini kami di dalam misi menyampaikan bantuan kecemasan musim sejuk kepada pelarian-pelarian yang berada di sini. Tuan-tuan, seperti mana yang tuan-tuan boleh lihat ketika ini, bumi Arsal sedang dihujani dengan hujan salji yang lebat. Tuan-tuan, bumi Arsal ketika ini dipenuhi dengan salji di setiap ruangnya. Ini memberi maksud bahawa 124 kem pelarian Syria, 40,000 pelarian Syria sedang berada dalam keadaan yang sangat memerlukan bantuan. Mereka berada dalam keadaan yang sangat menakutkan dan mereka sangat terancam dengan kesejukan yang melampau ketika ini di sini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sepanjang kami berada di sini dengan suasana sejuk yang boleh mencecah sampai -5 dan lebih daripada itu. Tuan-tuan, apa yang kami katakan untuk menggambarkan suasana kesejukan di sini ialah dengan ungkapan la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada keupayaan kecuali dengan apa yang telah Allah Subhanahu Taala berikan. Begitu sukar untuk menghabiskan jam-jam dan hari-hari kami di sini berhadapan dengan kesejukan yang melampau ini, tuan-tuan. Cuba bayangkan, tuan-tuan, walaupun kami dengan pakaian yang lengkap, bayangkan anak-anak kecil yang baru lahir, anak-anak yang bermain tanpa pakaian sejuk, orang tua yang sakit di dalam kem-kem mereka, dalam kemah-kemah mereka yang tidak ada pemanas. Tuan-tuan, suasana ini adalah suasana yang kami lihat dengan mata kepala kami sendiri. Bagaimana suasana yang sangat menusuk ke dalam hati kami, rasa bersalah kalau kami tidak mampu untuk memberikan kepada mereka keperluan yang mereka hajati di dalam musim sejuk ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, di kem-kem pelarian yang ada di sini, yang terletak di sini, tuan-tuan, mereka kekurangan bahan pemanas. Mereka kekurangan makanan. Mereka kekurangan pakaian untuk berhadapan dengan musim sejuk yang boleh membekukan. Dan mereka kurang segala-galanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, suasana di Pergunungan Arsal ini bukan suasana yang menggembirakan. Seperti mana kita cuba gambarkan, ada mereka yang memilih tarikh untuk ke mana-mana negara bermain salji di musim sejuk. Tuan-tuan, seboleh-bolehnya anak-anak di sini nak keluar daripada kesejukan ini dengan segera. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, kami membawa kepercayaan anda untuk kami sama-sama bersama dengan anda
menghulurkan tangan persaudaraan. Bahawa mereka di sini, dalam bagaimana kesempitan mereka, ada saudara mereka yang sangat mengingati mereka. Saudara mereka yang tak akan lupakan mereka, insya-Allah. Alhamdulillah, kami daripada Pertubuhan Peduli Insan Malaysia telah menyempurnakan amanah daripada anda, dan alhamdulillah sepanjang kami di sini telah kami sampaikan sumbangan daripada anda kepada mereka, dan bagaimana respon daripada mereka, daripada anak-anak mereka sangat teruja dengan sumbangan yang telah kami sampaikan, dan ianya sudah tentu daripada anda semua. Tuan-puan sekalian, lihat bagaimana keadaan yang tuan lihat, salji yang sedang turun begitu banyak. Walaupun saya telah memakai jaket lebih daripada 4 helai, masya-Allah, kesejukan seperti ini yang kami tidak pernah rasai di Malaysia sebenarnya. Dan sudah tentu kami memikirkan bagaimana sebenarnya anak-anak yang mereka kekurangan pakaian, yang kekurangan bahan-bahan pemanas yang mereka gunakan di dalam khemah ataupun tempat tinggal mereka. Dan kami lihat sebenarnya setelah kami menyampaikan sebahagian daripada infak dan sumbangan daripada tuan-puan sekalian, sebenarnya masih belum mencukupi. Masih banyak lagi keperluan-keperluan yang perlu kita sempurnakan untuk mereka. Tuan-puan, mereka adalah anak-anak kita, mereka adalah saudara kita. Subhanallah, kami sangat malu kepada Allah bila anak-anak ni menangis. Mereka suka dan seronok. Dan bagaimana ibu dan ayah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk anda para penyumbang daripada Malaysia. Mudah-mudahan sumbangan yang anda berikan, doa daripada saudara-saudara yang menderita dan sengsara ini, mudah-mudahan insya-Allah Allah makbulkan doa mereka, Allah lapangkan rezeki, dan Allah mudahkan segala urusan dunia dan juga akhirat anda. Tuan-puan sekalian, masih terbuka kepada anda peluang sehingga 28 hari bulan doa. Marilah bersama-sama dengan kami Pertubuhan Peduli Insan Malaysia, kita bergabung tenaga, kita bersama anda sampaikan sumbangan. Kami membawa amanah untuk kami serahkan sendiri kepada anak-anak dan saudara. Mudah-mudahan insya-Allah segala sumbangan dan infak daripada anda mampu mengurangkan penderitaan dan kesengsaraan mereka. Baik, itulah tadi satu perkongsian yang sangat menyayat hati daripada aktivis hebat Pertubuhan Peduli Insan Malaysia. Kalau anda ingin hulurkan bantuan anda, terteranya tadi nombor bank akaun untuk anda salurkan bantuan ini untuk menyantuni mereka yang sedang melalui musim sejuk yang melampau di Syria. Baik, kita akan berehat seketika. Sekembalinya, banyak pengisian yang sangat menarik, antaranya perkongsian seorang artis serba boleh akan kita kongsikan di Malaysia hari ini bersama dengan Bob Lokman. Segalanya di MHI. Bagaimana COVID-19 merebak? Situasinya begini. Terdapat 4 watak dalam situasi ini, iaitu Ali, Bob, Chen dan Dewi. Ali telah dijangkiti COVID-19. Ali mudah untuk dikesan kerana menunjukkan gejala jangkitan pernafasan. Ali keluar berjumpa Chen. Mereka bersalaman. Peluang untuk Chen dijangkiti sangat tinggi. Chen juga berpotensi menjangkiti orang lain. Ali dan Chen mudah dikenal pasti melalui pengesanan kontak, dikuarantin dan dirawat. Dalam perjalanan Ali untuk berjumpa Chen, Ali terbatuk ke arah Bob dan berlakunya jangkitan COVID-19 kepada Bob tanpa disedari. Masalah di sini, bagaimana untuk mengesan Bob dan kontak Bob? Bob dan kontaknya tidak sedar yang mereka telah dijangkiti dan berpotensi menyebarkan COVID-19 kepada orang lain walaupun tidak bergejala.
Jika Bob dan kontak Bob mula menunjukkan gejala COVID-19 dalam tempoh 14 hari, mereka wajib ke pusat saringan serta mendapatkan rawatan. Rantaian jangkitan COVID-19 dapat diputuskan. Dewi pula hanya duduk di rumah membeli barangan keperluan atas talian dan berkomunikasi dengan rakan melalui alat telekomunikasi. Jika Dewi keluar rumah dan tidak mengamalkan langkah-langkah pencegahan, Dewi juga mungkin mendapat jangkitan. Tempoh 14 hari merupakan inkubasi COVID-19. Langkah pencegahan yang boleh diambil adalah kerap cuci tangan dengan sabun dan air atau gunakan hand sanitizer. Jarakkan diri sekurang-kurangnya 1 meter daripada individu lain. Hadkan interaksi dengan orang lain, termasuk ahli keluarga atau rakan. Langkah-langkah pencegahan adalah penting untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Kembali semula di Malaysia hari ini seperti mana telah dijanjikan oleh Sofia tadi. Kita nak bersama dengan Bob Lokman. Tapi ada juga mungkin generasi baru yang ke belakang ni sikit. Siapa Bob Lokman kan? Kita nak berkenalan dulu kot. Jomlah kita lihat dulu. Kita ada sediakan untuk anda semua yang ingin kata orang tu macam nak mengubatlah kerinduan. Bob Lokman, kita sediakan satu trivia yang menarik untuk anda semua. Jom kita saksikan. Muhammad Kim Lokman atau mesra disapa Bob Lokman, antara nama besar dalam industri hiburan tanah air. Dikenali sebagai anak seni versatile, Bob Lokman amat berbakat dalam bidang pengacaraan, lakonan, komedi dan penulisan lirik. Minat mendalam dalam penulisan lirik sejak 1988 telah melonjakkan namanya apabila karya-karya yang ditulis menjadi sebutan ramai. Bagi kategori penulis lirik terbaik jatuh kepada Bob lagu Isabella. Satu pengiktirafan baginya apabila lagu Isabella berjaya merangkul anugerah penulis lirik terbaik ketika dipertandingkan di anugerah juara lagu pada tahun 1989. Rendang tak berbuah, nyanyian Datuk Hatan juga antara hasil karya yang memberi impak dan makna kepada masyarakat. Ni, belum masuk lagi. Belum masuk lagi. Patutlah Masin. Ni kenal lah benda ni. Tak, itu berkentang. Saya bukan tanya ubi kentang ni. Saya tanya. Biarpun sebagai pelakon undangan, anak jati Kota Baru Kelantan ini menempa nama dalam bidang lakonan selepas muncul dalam sitkom komedi popular Pimai Tang Tu. Berbekalkan pengalamannya hampir 30 tahun, berkat sokongan para peminat antara sebab beliau masih mewarnai industri hiburan tempatan. Kini, Bob Lokman mengalami komplikasi penyakit seperti masalah jantung, buah pinggang dan darah tinggi. Biarpun sudah menjangkau 57 tahun, karyanya masih diingati dan mendapat tempat di hati para peminat. Saya rasa itu hasil karya agung tu daripada Bob Lokman. Sebut saja lagu-lagu yang terkenal suatu ketika dahulu. Contohnya Isabella, Taman Rashidat Utama, Memburu Rindu, Redang Tak Berbuah. Sebenarnya lagu-lagu yang kita selalu nyanyi, yang kita dengar, yang popular sebenarnya adalah hasil ciptaan ataupun karya lirik daripada Bob Lokman. Betapa besarnya pengorbanan segala yang telah dilakukan oleh Abang Bob sendiri untuk industri kita dan sehingga hari ini boleh dikira sebagai evergreen. Dan kita bersama dengan Abang Bob. Bob Lokman, panggilan video bersama dengan beliau. Assalamualaikum. Assalamualaikum Abang Bob. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, rindulah dekat Abang Bob kan. Tadi tengok yang sedotan Pimai Tang Tu tu, rasa kita terhibur lah, rasa macam rindu sangat dekat Abang Bob Lokman. Abang Bob, sebagai mungkin menggubat kerinduan ramai ni. Abang Bob, keadaan sekarang ni mungkin boleh kongsikan bagaimana keadaan terkini Abang Bob sekarang? Sihat ke atau bagaimana selepas membuat pembedahan tempoh hari? Bagaimana Abang Bob? Alhamdulillah, setakat ni okey. Makin lama makin positif dan rasanya makin sihat.
Dan setakat ni saya okey, cuma saya dah pernah jatuh 2 kali. Jadi doktor kata kalau dah 2 kali jatuh, kalau jatuh sekali lagi, doktor cakap maknanya 3 kali dah saya jatuh. Sempat juga melawak Kami dah risau. Risau tadi. Nanti berbarat tu. Tapi bagaimana rawatan dilakukanlah setiap bulan ke? Hari itu setiap minggu. Kemudian yang akan datang ni setiap 3 bulan. Dan seterusnya mengikut kata doktor lah, sehingga pasal bateri ini akan ditukar lagi dalam jangka masa 10 tahun. Jadi dengan hubungan dengan doktor itu tak boleh putus lah, kena sentiasa berterusan. Saya dah jadi saudara kepada Hospital Sultan Abahiyah Al-Usta bersama dengan Dr. Kantarau, Dr. Saravanan, Dr. Ridwan. Dah jadi saudara dah. Hari-hari boleh kata jumpa macam itu. Okey. Abang Bob, mungkin nak tanyalah, kita melihat sedutan tadi kan mesti ramai yang merindui dan lebih 30 tahun berada dalam industri ini dan memang Abang Bob dikenis bukan sahaja pengacara, pelawak, semualah dilakukan. Jadi dalam momen sebegini bila Abang Bob melihat semula, pernah tak menyangka yang begitu banyak boleh dihasilkan dalam tempoh masa Abang Bob dalam industri ini? Kalau kita fikir logik dia, banyak lagi benda yang tak buat. Tetapi kerana faktor umur dah sampai, maka saya dah tak boleh nak teruskan apa lagi dengan masalah kesihatan. Sebenarnya dalam bidang seni itu, dia memerlukan sihat dan memerlukan energi, tenaga. Kesihatan dan tenaga itu perkara penting. Jadi sebenarnya banyak lagi perkara yang saya tak buat dalam dunia seni. Jadi penghargaan yang diberikan dengan setakat apa yang saya buat itu adalah terlalu besar berbanding dengan karya-karya saya selama ini. Okey. Kita melihat bagaimana kejayaan ataupun penanda aras yang telah dicapai, dicatatkan kan. Tapi saya nak tahu sebenarnya titik permulaan mula-mula masuk terjun dalam bidang industri seni ni. Bagaimana permulaan itu bermula? Permulaannya bermula dengan kumpulan Wings sebagai kru kumpulan Wings, kemudian menjadi pengurus kumpulan Wings, kemudian menjadi pengikut harian M. Nasir. Setiap hari dengan M. Nasir, makan dengan M. Nasir, dalam studio dengan M. Nasir, bergelak ketawa dengan M. Nasir, sampai jadi kurang sedikit bijak daripada M. Nasir itulah. Bercakap berkenaan dengan Dato' M. Nasir, kita mendengar perkabaran yang sedih juga di mana Dato' M. Nasir kehilangan ayahnya semalam, pukul 3:30 pagi semalam di Singapura. Bob Lomban sendiri mungkin ada berhubungi ke Dato' M. Nasir untuk waktu terdekat ini? Baru-baru ni ada jumpa dengan dia, dan dengan arwah bapa dia sendiri pun saya pernah baik. Dan alhamdulillah umurnya panjang, bapa arwah ni panjang umurnya. Kemudian kali terakhir saya jumpa M. Nasir, kalau tak silap dalam sebulan atau 2 bulan lepas lah, kalau tak silap. Jadi kami dekat Malaysia hari ini pun mungkin kita boleh mengambil kesempatan ini sama-samalah kita Abang Bob ya. Kita mengucapkan Al-Fatihah kepada Allahyarham ayah kepada Dato' M. Nasir. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana budu wa ya kana. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga roh Allahyarham ditempatkan di kalangan orang yang beriman. Baik, kita nak kembali lagi bersama dengan Abang Bob Lomban. Saya percaya Abang Bob Lomban saya rasa mungkin dah settle down, dah balik ke Kelantan dan mungkin tatkala berehat tu di rumah tu mungkin ada lagu ke ataupun mungkin ada lirik ke yang dicipta tapi mungkin sekarang ini tidak diberikan kepada mana-mana penyanyi ke? Abang Bob ada ke karya hasil yang mungkin dalam simpanan Abang Bob sendiri? Kalau di Kelantan ni hari-hari kita buat lagu. Dia orang tanya lagu apa? Jawab dia lagu ni. Oh ya betul. Lagu ni. Lagu ni ya. Guni ya. Gelak orang Kelantan Abang Bob. Orang Kelantan yang ramai ni. Saya ni ramai. Saya dah tak buat lagu lagi di masa ni. Dan saya dah tak berfikir sangat pasal benda tu. Kebanyakannya kerana sibuk melayan kesihatan, di samping
ada anak-anak masih sibuk bersekolah. Ya. Jadi yang sekarang saya fokus ialah tentang apa yang saya nak buat. Jadi dalam peringkat ini saya sedang berusaha mencari peluang untuk mendapatkan perniagaan dengan kemampuan saya. Ya. Keduanya, saya sedang membuat satu tabung, nama dia tabung heart to heart, untuk pesakit-pesakit jantung di Hospital Sultan Abahiyah. Dan yang ketiganya, saya sedang berusaha untuk menurunkan berat badan. Yang ini paling susah sekali. Nak jadi itu yang susah. Doktor suruh saya turun sebulan kurang-kurangnya 1 kilo. Wow. Tapi itu susah. Ya, mungkin tak tahu macam mana nak buat lah. Iyalah, mungkin pemakanan tu sekarang dah kena jaga, fokus kepada keluarga dan mungkin kerja kebajikan sekarang ni kan Abang Bob, kita doakan yang terbaik lah untuk Abang Bob Lokman supaya lebih sihat lepas ni. Amin. Ya, Abang Bob Lokman, kalau nak dijadikan satu nasihat lah kan sebagai seorang orang lama dalam industri ni, bagi ramai yang dah dalam industri kita dengan pandemik kita lalui masa yang sukar kan, sebagai seorang yang telah pun mengharungi banyak dah selama bertahun-tahun ni, apa yang Abang Bob Lokman boleh sampaikan kepada mungkin anak-anak seni, semua mereka yang terjejas pada ketika ini? Pertamanya kalau nak beri nasihat, yang tukang beri nasihat tu kena sihat lah. Boleh Abang Bob, boleh. Aku ambil kat sini. Tapi Abang Bob sihat lah kan? Dalam keadaan pandemik ini, Alhamdulillah. Dalam keadaan pandemik ni, saya rasa bukan kata artis saja. Yang dah pencen macam saya pun susah. Orang bekerja pun susah, orang berniaga susah. Saya tengok banyak kedai makan tutup. Jadi salah satu cara ialah kita kena kembali balik kepada orang kata Abraham Lee Sarip selalu sebut back to basic. Back to basic ni maknanya kita kena kembali kepada Tuhan. Semua orang kena kembali kepada Tuhan. Menilai balik diri kita, apa kesilapan kita, kesilapan perbuatan kita. Mungkin ini satu warning. Dunia memang dah akhir zaman. Dan perkara-perkara macam ni kita tak jangka berlaku. Bila sekali berlaku, siapa pun, wayang doktor sendiri pun mengalami masalah. Apa lagi peniaga, apa lagi penyanyi. Kan? Jadi yang paling penting, satu perkataan yang paling senang disebut dan susah nak dibuat adalah sabar. Itu perkara yang paling susah tapi paling senang disebut. Itu je lah saya boleh cakap. Ya, betul. Tu memang realitinya itulah dia. Sabar tu bukan mudah untuk dilakukan. Tapi kita doakan yang terbaik untuk Abang Bob. Moga sentiasa sihat seperti mana yang kita harapkan lah kan. Sebab kesihatan itu sebenarnya penting. Kunci kepada semua, segalanya. Apa yang kita lakukan dan sebagainya. Ya. Abang Bob, sikitlah macam mana kita nak support Abang Bob? Sebab difahamkan Abang Bob dan isteri ada mengusahakan laksa Kedah. Ada lagi ke Abang Bob sekarang? Doktor suruh saya berehat 3 bulan. Jadi saya tak boleh masak 3 bulan, tak boleh pegang sendok. Doktor tak benarkan tangan apa sebelah kiri ini digunakan dengan banyak. Jadi saya kena rehat. In fact saya tak boleh bawa kereta. Tak boleh masak. Jadi buat macam sekarang tak ada apa lah yang dibuat ni. Saya duduk macam satu, saya kata saya tengah berfikir untuk cari benda yang tak guna tangan. Susah sikit lah. Betul-betul. Tapi insyaAllah lah. Tapi buat macam sekarang ni maknanya saya hidup di atas sumbangan kawan-kawan lah. Ada kawan-kawan yang beri bantuan hari itu kepada saya. Banyak orang yang beri bantuan kepada saya, termasuk Dato' Ismail Sabri Yaakob memberi sumbangan kepada saya. Masuk Menteri Besar Kelantan beri sumbangan kepada saya. Ebit Liu beri sumbangan kepada saya. Jadi ini semua sebenarnya adalah satu rahmat daripada Allah untuk meringankan beban saya pada masa inilah. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Ramai lagi yang bagi. Saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Abang Bob Lokman juga kerana sudi meluangkan perkongsian bersama kita, menemani kita, menghiburkan kita pagi ni. Mengubat rindulah, kerinduan kan. Nak tahu perkembangan Abang Bob. Okey Abang Bob, seperti mana yang kami katakan tadi ya, kami doakan Abang Bob berada dalam keadaan sihat sentiasa dan semakin sihatlah. Jaga diri Abang Bob baik-baik. InsyaAllah. Saya, Assalamualaikum. Saya patutnya kerja menjaga diri. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Bob Lokman. Maksudnya mengubat rindu kalian. Minat Bob Lokman. Kan? Masih lagi. Buat kelakar lagi. Kita pun tak akan emosi kat sini. Kami tadi dah sedih dah.
Okey. Kita dah sampai di sini saja dan kita nak laburkan tirai kita sebentar lagi. Kita nak dengarkan mungkin ada video klip lah kalau sempat lah. Isabella tahun 89 AJL kali keempat. Ya, anda jangan lupa untuk jaga diri anda. Kita doakan agar anda dan perancangannya semua dalam keadaan yang baik dan dipermudahkan. Assalamualaikum. Bye. Jumpa lagi.